dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Pesona di Zahra untuk bersama dengan rakan-rakan mana anda boleh ikuti secara langsung saat ini di FB IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Untuk bersama dengan kita tak lain tak bukan perkongsian Pesona di Zahra Saban Minggu bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin dah pun bersedia di talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz hadir sekali lagi ke dalam perbincangan kita menerusi Pesona di Zahra ni. Dah masuk dah hampir bulan Disember dah Ustaz kita. Masya Allah. Kita bawakan hari ni untuk pengajian kita Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT An-Nur. Allah Maha Pemberi Cahaya. Silakan Ustaz untuk kongsi. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Rahmati Allah, DJKIT, sesama kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita menyambung perkongsian kita Asmaul Husna, iaitu hari ini kita bincang nama Allah Subhanahu wa taala An-Nur. An-Nur iaitu cahaya, iaitu cahaya. Okey. Jadi apabila kita sebut Allah Subhanahu wa taala An-Nur, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cahaya. Apabila kita bicara mengenai cahaya, ada 3 perkara yang perlu kita faham. Yang pertamanya merujuk kepada cahaya, iaitu yang memberi hidayah kepada hamba-hamba Allah, hamba-hamba semua. Jadi apa maksud hidayah ini yang perlu kita faham. Hidayah adalah bantuan Allah untuk kita membuat sesuatu keputusan hidup. Itu maksud hidayah. Jadi maknanya hidayah itu apa? Hidayah adalah bantuan Allah untuk kita membuat sesuatu keputusan hidup agar ia sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah keputusan, kan? Kita ni hidup adalah keputusan. Hidup tak boleh dibuat tanpa keputusan. Macam hari ni contoh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang kan nak dengar perkongsian kita pada hari ni, di mana anda berada, di rumah, di dapur, di kereta, di office, kan, di kedai, di mana-mana pun. Jadi itulah keputusan. Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Itulah orang yang lemah. Tapi orang yang rugi dalam hidup dia adalah orang yang tersilap membuat keputusan. Jadi maknanya kita tak boleh nak tersilap buat keputusan. Kita tak boleh juga nak tak boleh buat keputusan. Sebab hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Nak buat apa lepas ni? Nak buat apa lepas ni? Nak buat apa lepas ni? Mungkin harian yang kecil-kecil sampai kepada yang besar-besar, kan? Sampai kepada yang yang besar-besar, mana keputusan untuk bisnes lah, untuk buat suatu benda dan sebagainya. Jadi maknanya hidayah adalah bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita membuat keputusan yang sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala yang bagi hidayah, maksud Allah bantu kita membuat sesuatu keputusan. Maknanya ada orang sampai buat keputusan nak beriman ataupun tidak dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, nur ni maksudnya apa? Nur ni maksudnya limpahan kebaikan. Limpahan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala, nur, cahaya, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Selagi mana kita hidup, selagi itu ada saja kebaikan-kebaikan yang ada di sekeliling kita untuk kita pilih. Untuk kita pilih, kan? Untuk kita ambil, kan? Saya kan dekat hati ibu akak-akak sekalian, kan? Okay. Saya sedang mengusahakan untuk membuat sebuah surau di Pangkalan Nelayan, sebuah surau di Pangkalan Nelayan. Okey. Jadi saya masuk dengan nelayan-nelayan untuk saya fahami kehidupan seorang nelayan, bagaimana akhirnya kita syukur kita dan sebagainya. Okey, saya nak bagi satu perumpamaan. Apabila satu orang nelayan keluar ke laut, okey, dia memilih sesuatu tempat, okey, dia sampai ke lubuk ikan, kan? Dia tangkap ikan, okey, dengan izin Allah hasil usahanya, maka dia dapat tangkap, okey. Jadi lautan yang luas tu,
dia yang memilih. Kebaikan-kebaikan banyak, benda-benda itu banyak. Dia yang memilih nak tangkap tu ikan lubuk mana. Hari ini mungkin ikan pipi tebal. Mungkin ikan kerapu ada ikan pipi tebal. Bagus. Dia Saya pun tak banyak tahu nama-nama ikan. Mungkin ikan ni dan sebagainya. Saya pernah ikut sekali dia cari tiram. Maknanya nak ambil tiram. Oh, tiram ni kita ambil, tiram ni kita buang. Oh, tiram ni kecil lagi, kita buang. Maknanya jangan ambil sebagainya. Oh, tiram ni duduk dekat ada kapal karam. So maksudnya dia makan besi-besi, jangan makan. So maknanya kebaikan-kebaikan ni banyak. Ya. Di keliling kita Allah kurniakan banyak kebaikan-kebaikan. Kita nak ambil ataupun tak kebaikan-kebaikan tu. Peluang-peluang pahala sangat banyak. Kita nak ambil ataupun tak, itu soalannya, kan? Kita nak memilih yang mana, itu soalannya. Kan? Sebabnya Allah An-Nur, Allah sediakan kebaikan-kebaikan yang banyak. So kita pilihlah benda-benda yang baik. Masukkan dalam bag kita untuk kita bawa ke akhirat tu benda-benda yang baik. Kan? Benda baik ada, benda buruk ada, ambil benda yang baik. Allah kurniakan benda baik lagi banyak daripada benda-benda buruk. Tapi kenapa manusia kadang-kadang memilih benda yang buruk? Kan? Jadi kita pilihlah benda-benda yang baik. Kan? Allah sebut dalam Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ نَجْدَيْنِ, kami jadikan kamu dua jalan. Jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Maka kamu pilihlah benda-benda yang baik. Dalam rumah tangga contohnya, kita boleh memilih untuk kita tidak marah. Kan? Kita boleh memilih untuk marah. Geram aku kat laki ni kan. Dan lain macam sangat. Kita boleh memilih. Tapi kita boleh juga memilih untuk kita tegur dengan baik dan kita doakan dia. Okay? So maksudnya kebaikan-kebaikan banyak. Itu Allah An-Nur. Dan yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala An-Nur, iaitu limpahan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang tu Allah sentiasa ampunkan segala dosa kita. Kita ada hajat, dia tunaikan. Kita ada masalah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahan. Allah beri rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Asalkan saja kita semakin hari semakin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebagai maknanya pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala nur. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah maknanya cahaya langit dan juga bumi. Allah SWT sebut. Apakah cahaya langit dan bumi itu? 3 perkara, iaitu dengan diberinya kita bantuan membuat keputusan hidup, dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada sekeliling kita, dan juga dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berteriak sekejap. Dan jangan lupa tekan butang share. tekan butang share di FB IKIM FM ataupun di FB Ustaz Muhammad sendiri supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada perkongsian kita hari ini. Bila kata dengan cahaya, Allah kurniakan sebanyak-banyak cahaya untuk kita semua. Bila masa kita nak ambil, macam mana kita nak ambil, bagaimana kita nak menyaring kebaikan-kebaikan tersebut. Nanti Ustaz akan berikan panduan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya. Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian Pesona di Zahra. Assalamualaikum ya Rasulullah, Sallallahu ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ada satu bintang, sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, 4 yang utama. Assalamualaikum ya Rasulullah, Sallallahu ala Rasulillah Muhammad Mustafa.
pelaksanaan empat membenarkan. Assalamualaikum ya Rasulullah, sallallahu ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ikuti sunnahnya, jangan kita ragu. Cobalah sedaya mampu, hidupkan berarti. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Cahaya atas saya, selawat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Masya-Allah. Contoh terbaik kan Ustaz kan, yang mengambil sebanyak-banyaknya nikmat yang Allah berikan. Allah Maha Pemberi cahaya. Masya-Allah. Hari ini Ustaz kongsikan dengan kita dengan nama Allah SWT An-Nur. Jadinya Ustaz kata tadi An-Nur tu Allah memberi hidayah, Allah memberi limpahan kebaikan dan juga Allah memberi limpahan kasih sayang dengan pengampunannya. Kita sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada hari ini. Baik. Terima kasih kepada JKT, kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-sahabat, saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Nur, Allah Subhanahu Wa Taala cahaya. Bila kita sebut cahaya, tiga perkara iaitu dilimpahkan hidayah pada kita, dilimpahkan kebaikan pada kita dan juga dilimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Okey. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya Allah An-Nur, Allah melimpahkan cahayanya ini kepada insan yang sangat disayanginya iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-15. Surah Al-Maidah ayat ke-15 Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanirrajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu daripada Allah nur, yakni Nabi dan kitab yang jelas nyata kebenarannya. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa telah datang kepada kamu nur, iaitu cahaya, iaitu merujuk kepada Nabi SAW. Okey, jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita tadi bicara mengenai nur. Apa itu nur? Hidayah. Kemudian yang keduanya adalah limpahan kebaikan yang banyak. Dan yang ketiganya adalah kasih sayang. Tiga perkara ini ada kepada Nabi SAW, iaitu Nabi SAW dia sebagai satu ikutan untuk kita membuat satu keputusan hidup sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kan dalam Quran Allah sebut bahawa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi tubuh badan Rasulullah SAW itu ada ikutan yang baik. Kalau kita ikut apa yang Nabi ajarkan, kita akan dapat hidayah. Dapat apa? Dapat bantuan untuk kita membuat keputusan hidup. Kita fokus pada rumah tangga kita. Bagaimana dalam rumah tangga kita ini Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan supaya kita ikut Nabi. Contoh Nabi. Dan Nabi SAW kata apa? Nabi SAW menyatakan bahawa sesungguhnya aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada ahli keluargaku. Kan? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang berbuat baik kepada ahli keluarganya dan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada ahli keluarga aku, kata Nabi SAW. Nabi bagi petunjuk nur. Dalam diri Nabi itu ada nur. Nabi kongsikan kepada kita, maknanya biar kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bimbingan satu-satu nak buat keputusan hidupan, kan, satu bendakah yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi nur apa? Yang kedua nur tu kebaikan. Bagaimana Nabi SAW menunjukkan kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan dengan tangannya. Kita dapat lihat bagaimana contoh Nabi dalam rumah tangga. Nabi itu orang yang sangat memanggil isterinya dengan panggilan yang senang didengar. Nabi panggil Aisyah dengan panggilan Humairah. Humairah tu berasal daripada perkataan ahmar. Ahmar tu merah. Humair tu kalau kita baca bahasa Arab dipanggil wazan tasghir. Tasghir tu pengecilan. Contoh macam
Hasan, Husain, Hasan yang kecil. Bahrun adalah laut. Buhairun atau Buhairah adalah tasik. Tasik maknanya laut yang kecil. Jadi ahmar merah, Humair si merah yang kecil. Dalam konteks bahasa Melayu kita, dia panggil apa? Cute. Nabi SAW panggil isteri cute. Alamak. Ini kan Nabi bagi contoh kebaikan-kebaikan. Dan bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam soal nafkah bagi abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Jangan lokek, jangan berkira dengan nafkah pada anak kita, pada isteri kita. Sebab nafkah yang kita berikan dianggap sedekah. Sedekah di sini bukan konsep kesian dan isteri dapat sedekah. Tak. Sedekah di sini maksudnya apa? Allah mesti akan balas balik di dunia. Di akhirat berganda-ganda pahala. Di dunia Allah akan ganti balik. Sebab tu kalau abang-abang, ayah-ayah saya sekalian jaga nafkah untuk anak, untuk isteri, maka dia sebagai sedekah, di dunia lagi Allah akan ganti balik benda itu. Berapa banyak Allah akan ganti? Allah akan ganti 10 kali ganda. Dalam hadis Nabi sebut as-sadaqatu bi'ashri amthaliha. Sedekah itu 10 kali ganda Allah akan balas. Diganti balik. Bagaimana Allah mengganti, itu rahsia dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diganti dengan gandaan itu. Kita bagi isteri kita 100. Tiba-tiba kita dapat peluang untuk melahirkan kewangan RM1,000. Ataupun 10 perkara. Kita bagi isteri kita 100. Hari ini sihat. Tiba-tiba Allah mudahkan urusan kita meeting. Tiba-tiba hari ini Alhamdulillah hujan. Maknanya tapi perjalanan kita selamat. Anak kita yang susah nak ikut cakap, tiba-tiba jadi ikut cakap. Maknanya kadang 10 kebaikan. Atau 10 kali ganda. Tapi sebab yang menyebutnya adalah Nabi SAW, dan Nabi itu sifatnya sadiqul masduq, benar lagi dibenarkan, sesungguhnya benda itu benar-benar wujud. Jika lainnya abang-abang ayah, bagi nafkah kepada isteri, dunia lagi Allah akan balas. Jangan kita pakai sifir yang aku ada 5, aku bagi 2, aku tinggal 8. Itu sifir manusia. Tapi sifir rezeki Allah ada lain. Makin banyak kita bagi, makin banyak menimbulkan maknanya sumber-sumber yang baik, percambahan-percambahan yang baik. Dalam hadis Nabi sebut, ma naqasal malu min sadaqah, tidak akan berkurangan harta itu dengan kita banyak memberi sedekah. Okey. Dan yang ketiga nur tadi apa? Yang ketiga nur itu kasih sayang. Maksudnya jadikan macam mana Nabi SAW memberi contoh kepada kita berkasih sayangnya dia. Dia adalah orang yang sangat berkasih sayang. Sampai Nabi SAW sebut, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Sampai satu hari Nabi SAW sebut kepada orang Arab ni kan nature dia kasar sikit. Dia macam kasar sikit orang Arab kan. Sampai Nabi sebut, irhamu man fil ard. Kamu berkasihlah orang ada di dunia. Yarhamukum man fis sama. Dan akan mengasihi kamu sesiapa yang ada di langit. Nabi ajar macam itu kan. Maknanya Nabi ajarkan, Nabi alirkan kasih sayang, dan Nabi tunjukkan kepada kita. Okey, di Allah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala An-Nur, Allah turunkan nur itu kepada Nabi SAW. Kemudian daripada Nabi SAW juga, nur itu Allah kekalkan sebagai titipan ataupun sebagai satu warisan kepada umat Muhammad, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu juga sifatnya ada nur. Dalam surah An-Nisa ayat 174. Surah An-Nisa ayat 174 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami turunkan bagi kamu itu nur yang jelas nyata kebenarannya. Nur di sini merujuk kepada Al-Quran. Jadi maknanya Al-Quran itu ada nur. Apa dia? Ada hidayah tadi. Ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan ada kasih sayang. Kita baca Al-Quran, kita akan tengok pengajaran Al-Quran kepada kita. Bagaimana Al-Quran itu dia ada hidayah. Dia ada dipanggil, maksudnya kita tak payah, kita tak payah berfikir nak buat macam mana. Mak ayah buat baik. Isteri kena buat baik. Anak kena didik. Al-Quran Allah sebut benda tu. Jadi kita tak terfikir-fikir. Nak didik sampai bila Allah sebut, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka.
Tak payah alah dia dah besar, dia boleh fikir sendiri. Tak. Sebagai mak ayah, kita tetap kena tegur dia. Suami kita lah. Takkan dia tak boleh fikir. Kalau dia tak boleh fikir, kita kena tolong bantu ingatkan dia. Jadi maknanya Quran tu ada nur. Dia ada hidayah. Dia ada kebaikan yang banyak. Masya Allah. Al-Quran ni. Dia bukan saja daripada sudut mukjizat Al-Quran itu. Menggetarkan jin-jin. Kita tak nafi dalam Quran Allah sebut bagaimana ada sihir dalam rumah tangga ni. Ada ain dalam rumah tangga ni. Ada orang tengok kita rumah tangga tu bahagia. Masya Allah. Naik basikal pergi pajak gunung sana, pajak gunung sini kan. Bahagia. Okay. Jadi maknanya kita baca doa. Allah beri keselamatan. Maknanya kasih sayang. Betul kalau ada orang menengki tengok bahagianya. Allah lindungi kita. Quran tu sendiri. Sebab tu nak keluar baca ayat kursi. Itu sudah mujizat dia. Kebaikan-kebaikan dia. Itu belum bagi pengajaran dan yang kita tak nampak. Keberkatan-keberkatan dia. Dan Quran juga ada nur, iaitu dia ada kasih sayang. Dengan membaca Al-Quran akan ditautkan hati-hati. Wa'allafa baina qulubihim. Jadi maknanya sebab itu saya suka nak cadangkan bagi ibu-ibu, akak-akak. Kalau masak tu, bacalah ayat Quran, bacalah selawat, jangan membibil, kan? Ni tengah masak lah. Jagalah awak ni. Pada menipu ni, keteng, menipu ni. Cubalah kita bacakan ayat Quran. Dan surah yang bagus untuk saya kongsikan antaranya adalah surah Al-Kawthar. Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar ni, inna a'tainakal kawthar. Sesungguhnya kami mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kawthar. Dalam kitab tafsir, Al-Kawthar, Telaga Kawthar. Kebaikan-kebaikan. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikan sembahyang dan buatlah korban. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, dialah akan binasa. Jadi kita masak tu, kita baca surah Al-Kawthar. Suami kita makan masakan kita, isteri kita pun masakkan makanan kita sendiri, anak-anak kita makan makanan kita, masakan kita, ditaut ke hati-hati kita. Al-Quran itu dia ada nur, hidayah, kebaikan dan juga maknanya kasih sayang yang menautkan kita. Dan yang terakhir, setelah kita tahu Allah itu nur, Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai ikutan. Allah turunkan Al-Quran itu ada nur. Allah nak juga dalam hati kita, diri kita ada nur. Apa dia? Ada sumber hidayah. Abang-abang, ayah-ayah bimbing isteri, anak-anak kita. Ibu-ibu, akak-akak bimbing suami. Kita tak tahu, kadang-kadang Allah pilih kita untuk kita berkahwin dengan suami kita. Kita nak Tok Imam, anak Tok Bilal. Suami kita memang anak apa, anak-anak orang-orang. Maknanya kurang agama kan. Rupanya Allah nak kedatangan kita pada keluarga ini supaya kita bimbing keluarga ini ke arah yang lebih baik. Kita akan rasa terbeban, tapi Nabi itu lagi terbeban. Kena ingat benda tu. Jadi maknanya kita mungkin isteri yang terpaksa membimbing suami kita untuk solat, kita terpaksa kejutkan dia untuk solat. Tak apa bu, Allah beri kebaikan-kebaikan tu nanti. Allah nak kita juga ada nur. Yang pertama sekali sumber kepada hidayah. Yang kedua Allah nak kita ada nur supaya kita ni ada kebaikan-kebaikan. Dan Allah nak kita ada nur, kita ada kasih sayang. Di tangan kita, cara kita memandang kasih sayang, kita bercakap dengan kasih sayang, cara kita memegang dengan kasih sayang, kita melangkah dan kita bertanggungjawab dengan kasih sayang. Ini kan ada doa yang cukup terkenal kan? Pernah dengar tak doa ni? Kalau tak hafal, maksudnya boleh tanya ustaz-ustaz yang ada sekeliling kita doa pasal cahaya. Kan ada diajarkan doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura wa fi yamini nura wa fi shimali nura wa fi fawqi nura wa fi tahti nura. Ya Allah, jadikan pada hatiku ada cahaya, pada penglihatanku ada cahaya, pada pendengaranku ada cahaya, pada lisanku ada cahaya, pada kananku ada cahaya, pada kiriku ada cahaya, di atas aku ada cahaya dan di bawahku ada cahaya. Di keliling kita ada nur. Maksudnya apa? Ada sumber hidayah, ada kebaikan yang tercetus dan ada kasih sayang yang tercetus di keliling kita, dalam diri kita dan di luar hidup kita ni.
Allah An-Nur, Allah turun, Allah tu cahaya, Allah tu kasih sayangnya, kebaikan, bagi pada Nabi sebagai contoh, bagi pada Al-Quran sebagai panduan kita, dan kita juga disuruh bentuk untuk sifat nur itu, supaya lahir kebaikan-kebaikan terutamanya dalam rumah tangga kita. Ya, mudah-mudahan Allah kurniakan pada saya, DJ Yati dan siapa saja yang dengar, Allah kurniakan cahaya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kita cahaya yang sempurna dan cemerlang kan Ustaz, insyaAllah. Dan macam tu dalam kehidupan rumah tangga, mudah-mudahan Allah kurniakan cahaya tersebut, sama-samalah mengayuh Ustaz ya dalam rumah tangga insyaAllah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni ada banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita nak raikan. Seperti contohnya sahabat kita di WhatsApp kata macam mana Ustaz nak mengamalkan zikir untuk memperbaiki pengurusan masa dan memilih keputusan yang terbaik. Nanti jawapannya lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan teruskan bersama kami, tentunya hanya jangan di lupa jangan lupa tekan butang share. Teruskan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Hai kawan, carilah ku di neraka andai. Sesungguhnya walau ku cinta dia lepas. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing, kakak pun mahukanlah susu kambing, adik mahukanlah susu kambing. Kau tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Terbitan Buku IKIM 2018, Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, yang menjelaskan kedudukan Islam dalam perlembagaan dan juga implikasi hal tersebut terhadap institusi-institusi yang berkaitan dengannya. Fokus utama buku ini ialah implikasi kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mengisytiharkan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan juga menjuruskan penelitian kepada peruntukan-peruntukan lain dalam perlembagaan yang turut mengesahkan dan menjamin kedudukan Islam tersebut. Dapatkannya di www.ikimniaga.my. Hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Sah? Apa sah? Nuraisah lah. Kenapa? Nuraisah produk makeup mesra wudu. Nuraisah yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisah ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisah lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisah nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisah? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisah. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita masih lagi bersiaran waktu ini menerusi Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Al-Amin di hujung talian bersama dengan kita. Hari ini kita Ustaz bawakan Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT An-Nur. Allah pemberi cahaya, Maha pemberi cahaya. Moga-moga Allah kurniakan hidup kita sepenuhnya dengan cahaya hidayah daripada Allah SWT, insyaAllah. Dan kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ni Ustaz. Tadi ada rakan kita di WhatsApp IKIM tanyakan soalan, namanya hamba Allah Muslimah nombor 1. Nama Allah yang mana Ustaz boleh diamalkan sebagai zikir untuk memperbaiki pengurusan masa dan memilih keputusan terbaik dalam kehidupan Ustaz? Silakan.
Okey. Terima kasih. Untuk membuat keputusan, nama Allah Al-Hadi. Ya Hadi, Hadi ni maknanya yang memberi hidayah. Ya Hadi yang memberi hidayah. Ya Nur pun boleh. Ya Nuru Ya Hadi pun boleh. Nur pun satu nama yang bagus untuk Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita bantuan untuk Allah bagi hidayah kepada kita tu. Okey, untuk pengurusan masa ni saya nak kongsikan satu benda kan. Masa ni sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kenapa ada ulama-ulama kita boleh buat banyak benda dalam satu masa? Banyak benda dalam satu masa. Tak terjangkau duit kita kan. Contoh macam Imam An-Nawawi mengarang beratus kitab, beribu risalah kan, dan umurnya dengan kalau banding umur dia tu tak sepadan umur dia, cuma ada boleh. Kita bukan saja nak baca kitab dia. Kita bukan saja nak menulis kitab, nak baca kitab dia pun tak habis. Bukan saja kita nak baca pun tak habis. Jadi sebenarnya orang nak mengurus masa ni, yang penting sekali adalah dia kena mencari keberkatan masa tu. Kan? Keberkatan masa. Keberkatan masa lahir daripada pertama sekali, jangan tangguh kerja. Kerja jangan bertangguh kerja. Banyaklah ayat Quran, hadis Nabi sebut pada benda ni. Keberkatan masa dengan kita buat satu benda pada waktu pagi. Waktu pagi jangan tidur. Nak tidur kailulah tengah hari. Kan? Jangan pagi tu jangan tidur melantak malam, santak sampai pukul 2 pagi tak tidur. Pagi subuh dah lambat, lepas tu tidur lepas subuh jangan. Itu keberkatan masa. Sebab Nabi pernah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku pada waktu pagi dia. Kan? Ini maknanya itu antara benda-benda yang untuk keberkatan masa. Jadi maknanya untuk mengurus masa ni, selain daripada kita belajar, dan ada benda yang penting, lebih penting apa, by skill, kita kena faham ada juga wujudnya keberkatan masa tu. Jadi keberkatan masa datang dengan beberapa amalan seperti mana yang telah saya kongsikan tadi. Wallahualam. InsyaAllah. Dan seterusnya sahabat kita ni, Wan Zumushni, dia kongsikan testimoni iman Ustaz. Kata sambil memasak baca surah Al-Kawthar dan surah Al-Insan mengikut cara Ustaz saja. Alhamdulillah, saya ada 6 orang anak lelaki, katanya pelan-pelan anak semakin lembut hati membantu memasak dan mengemas rumah Ustaz. Masya Allah. Ini testimoni iman. Jadi kalau ibu kakak banyak ada pengalaman daripada amal-amal kongsikan ketika mana perkongsian pesona di Zahra ni, sebab dengan itu orang faham betul sebab memang wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, rahmat bagi orang beriman. Testimoni iman seperti ini sangat bagus. Ini contoh macam surah Al-Kawthar dan surah Al-Insan. Kan adalah kehidupan tu. Wallahualam. Masya-Allah. Seterusnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita Azman Muhammad Ustaz daripada FB, kata apakah amalan-amalan yang boleh menambahkan nur di dalam diri kita di dunia dan di alam barzah dan juga di akhirat nanti Ustaz? Masya-Allah, soalan sangat bagus. Silakan Ustaz. Okey. Jadi menambahkan nur, kita kena faham tadi konsep nur tadi. Nur itu maksudnya hidayah, kemudian kebaikan dan juga kasih sayang. Untuk menambahkan nur dalam hidup kita, kita jadi penyebab pada hidayah, selalu ajak orang ke arah kebaikan. Kita kena cetuskan benda-benda baik dengan dalam hidup kita ni, dan kita kena sebarkan kasih sayang di kalangan kita itu. Barulah nur dalam diri kita tu semakin bertambah dan benda itu menjadi amalan yang kekal, menjadi teman kita dekat alam barzah nanti insya-Allah. Lebih spesifik lagi, amalan untuk alam barzah ni, baca surah Muluk. Surah Muluk Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Muluk dia akan menjadi teman kita dekat dalam kubur nanti. Kalau keperluannya itu terang, dia akan menerangi kubur kita. Kalau keperluan itu luas, dia akan meluaskan kubur kita. Kalau keperluannya itu mungkin nyaman dan kesejukan, dia akan menyejukkan kubur kita. Apa juga keperluannya, dia menjadi teman kita kubur nanti. Itu kelebihan surah Al-Muluk. Jadi amalkan. Takrifan amal paling kurang seminggu sekali baca. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, apakah doa-doa ataupun bacaan Al-Husna yang dipraktiskan untuk khusyuk dalam berzikir dan solat Ustaz? Kadang-kadang meraban juga Ustaz kata dia. Okey. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bagi Allah nama-nama baik, kamu doalah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Jadi kadang-kadang kita mengamalkan, jadi bukan saja nak menghabiskan biji tasbih tau. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. 100 lah 100. Ini bukan menghabiskan biji tasbih
tapi hati kita yang memahami apa maksud nama Allah Subhanahu Wa Taala itu mengimaninya dan juga bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu akan menyebabkan kita lebih khusyuk dalam sesuatu amalan dan satu ibadah kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Seterusnya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz kata, Puan Hasiah, ingatkan saya semula zikir Asmaul Husna apa nak amalkan supaya suami isteri tertaut hati dan berdamai jika ada sikit-sikit rasa nak marah Ustaz. Okey. Pertama sekali saya suka untuk kongsikan Ya Ghafur Ya Syakur tu. Sebab Ya Ghafur ni dia akan melepaskan ingatan masa lepas yang grounded kita. Kenapa boleh bergaduh, mengungkit? Sebab kadang-kadang ada ingatan masa lepas yang grounded kita tu. Kita teringat. Okay. Yang keduanya adalah Ya Syakur. Ya Syakur ni iaitu kita kerongsingan masa depan. Kita dah narrow vision. Kita dah sempit dah. Aku memang geram betul lah dengan dia. Mana dah narrow vision dah. Kan? Jadi mana menyebabkan kita lebih lagi positif dalam mengharungi masa depan. Itu benda asas dia. Kemudian seterusnya kalau nak supaya suami isteri itu bertaut hati, Ya Jami'. Ya Jami' itu yang menghimpunkan. Ya Jami' sangat bagus juga. Kita baca dia jadikan amalan. Kita faham maksud dia, kita mengimani dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ustaz, sekejapnya masa Ustaz, kita sampai ke hujung-hujung. Ada ramai yang tanyakan soalan tanyakan tentang doa cahaya tadi yang telah Ustaz kongsikan. Nanti saya kongsikan juga di FB IKIM. Maksudnya, dan insyaAllah kita akan kongsikan juga link lah untuk doa tersebut. Terima kasih banyak Ustaz. Kita sampai hujung Ustaz. Kita tutup perkongsian kita hari ini dengan sedikit kesimpulan daripada Ustaz untuk tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, hari ini kita bincang nama Allah Subhanahu Wa Taala Nur. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan cahaya. Bila kita bincang nama Allah memberi cahaya itu 3 perkara. Itu Allah memberi hidayah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpahkan banyak kebaikan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi kasih sayang. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi SAW nur juga. Disebut dalam Al-Quran Nabi itu nur. Nabi itu memberi hidayah, Nabi mencetuskan kebaikan dan Nabi menjalinkan kasih sayang. Dan Allah kekalkan sebagai warisan kepada umat Muhammad iaitu Al-Quran sebagai nur. Al-Quran sebagai nur, Al-Quran sebagai cahaya. Iaitu adanya petunjuk hidayah, adanya kebaikan-kebaikan yang banyak kalau kita faham dan adanya kasih sayang jika kita menghayati Al-Quran. Dan Allah menghendaki supaya kita ada nur dalam diri kita, iaitu ada kebaikan-kebaikan, ada kasih sayang dan ada juga cetusan asbab kepada hidayah kepada orang-orang yang lain, insya-Allah. Jadi itu sebagai kesimpulan dia dan kita akhiri insya-Allah dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan pasangan kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Keturunan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Dan segala muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih ada ataupun yang telah tiada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Berkatilah segala urusan kami, ya Allah. Kurniakan kasih sayang-Mu di atas segala apa yang kami usahakan, ya Allah. Hidayahkan kami dengan perkara-perkara yang baik yang mengundang keredaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Dan murahkanlah rezeki kami dengan yang halal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah ahli keluarga kami, ya Allah. Jadikanlah ia menjadi penyejuk hati kami sehingga ke akhirat, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Moga-moga kita semua sebagai hamba Allah SWT dapat mengambil manfaat daripada nama Allah SWT, An-Nur, sebanyak-banyak dalam kehidupan kita. Allah limpahkan kita dengan cahaya hidayah, cahaya kebaikan dan juga cahaya kasih sayangnya, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian hari ini. Bertemu lagi di hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rekan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.